Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah nak terangkan tentang kemahiran proses sains ataupun KPS pemboleh ubah. Okey, seperti yang kamu semua tahu, ada 3 pemboleh ubah yang selalu kamu dengar kan. Okey, sebelum tu Ustazah akan bagi tahulah pemboleh ubah ni ialah faktor-faktor atau perkara-perkara yang boleh mempengaruhi sesuatu eksperimen sains. Maksudnya pemboleh ubah ni apa yang kita gunakan dekat dalam ni lah eksperimen tu. Okey, kalau kita nak tulis pemboleh ubah, kita wajib tulis kita wajib ni lah kena ada parameter dan benda. Okey, contoh parameter ni ialah isi padu, masa, keadaan, kehadiran, panjang, jenis, tempoh, saiz, bilangan dan sebagainya. Okey, banyak lagi lah contoh untuk parameter ni. Macam-macam lah. Okey, benda. Benda ni apa yang kita kaji lah. Kita nak kaji tentang contohnya pasal sapu tangan kan. Tu benda lah. Okey, seterusnya. So, kita kena tulis pemboleh ubah mestilah ada 2 perkara ni, parameter dan benda. Kecuali perkara yang berkaitan dengan masa. Contohnya tahun, bulan, minggu dengan hari. Mereka ni dia tak perlu tulis benda. Maksudnya dekat pemboleh ubah tu hanya ada parameter sahaja. Okey, sebagai contoh kita boleh tengoklah cara nak tulis pemboleh ubah. Tak kisah pemboleh ubah dimanipulasi ataupun bergerak balas ataupun dimalarkan. Tak kisahlah antara tiga-tiga tu cara nak tulisnya mestilah kena ada parameter dan benda. So kat sini yang gambar A tu bendanya adalah ayam. Okey, parameternya kita boleh tengoklah saiz ayam tu ada besar, kecil, sederhana. So parameternya saiz. Okey, bendanya adalah ayam. Jadi pemboleh ubahnya adalah saiz ayam. Okey, kalau B, kita tengok isi padu air ada tinggi, rendah, maksudnya ada banyak, ada sedikit, ada sederhana. So parameternya adalah isi padu, bendanya adalah air. Okey, gambar yang ketiga. Gambar buah-buahan. Okey, macam-macam buah ada tembikai, anggur, apple. So parameternya adalah jenis. Bendanya adalah buah. So pemboleh ubah dia kita tulis jenis buah. Okey, yang terakhir adalah gambar tali ada pendek, panjang, sederhana, macam-macam panjangnya lah. So parameternya adalah panjang, bendanya tali. So tulis pemboleh ubahnya adalah panjang tali. Macam tu cara nak tulis pemboleh ubah. Kena ada 2 benda, parameter dan benda. Tak boleh tulis satu sahaja. Kalau macam yang A tadi tu kan ayam kan. Dia kata berikan pemboleh ubah dimanipulasi. So kamu tulis ayam. Salah. Kena tulis saiz ayam. Baru betul. Okey, seterusnya jenis-jenis pemboleh ubah ada 3. Yang pertama ialah pemboleh ubah dimanipulasi ataupun PM. PM ni adalah perkara yang boleh diubah, perkara yang berbeza-beza. Maksudnya dalam eksperimen tu kita tengok eksperimen dari awal lah. Kita tengok apa yang berbeza kat situ. Dia guna barang apa yang lain yang berbeza lah. Seterusnya yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas. PB. PB ni apa yang diukur ataupun apa yang kita perhatikan ataupun hasil keputusan eksperimen lah. Maksudnya kita dapat tahu kita hasil dia. Kita kan nak kaji pasal apa, kita nak cari pasal apa. So hasilnya tu adalah pemboleh ubah bergerak balas, PB. Dan yang ketiga ialah pemboleh ubah dimalarkan. Okey, ini adalah apa yang ditetapkan ataupun benda yang sama. So dekat dalam eksperimen tu apa dia yang sama. Itu adalah pemboleh ubah dimalarkan. Seterusnya, cara-cara mengenal pasti pemboleh ubah. Okey, maksudnya kita nak cari pemboleh ubah ni boleh cari dekat dalam graf, jadual, ayat ataupun gambar. So kat dalam 4 benda ni kita boleh cari pemboleh ubah ketiga-tiga pemboleh ubah tadilah PM, PB dan pemboleh ubah dimalarkan. Okey, seterusnya
Kita tengok yang pertama, cara kita nak kenal pasti pemboleh ubah ialah yang pertama melalui graf. Okey, graf ni maksudnya macam ni lah. Graf apa ni? Carta palang kan. Okey, so bentuknya macam ni. Okey, kalau kat bawah ni tempat yang melintang ni adalah PM. Maksudnya apa yang berubah. Pemboleh ubah dimanipulasi dia. Benda yang berbeza lah. Okey, yang atas ni menegak ni adalah PB dia. PB ni apa yang diukur, hasil kajian dia. So, ini adalah PB. Contoh, kita boleh tengok contoh ya. Okey, kat sini kat bawah ni adalah hari, benda apa yang diubah, yang berbezanya adalah hari. Maksudnya ada hari pertama, hari keempat, hari ke-15, hari yang ke-13, 30, maksudnya berbezalah kan. So dia punya apa ni? Pemboleh ubah dimanipulasinya adalah hari. Okey. Kalau pemboleh ubah bergerak baras ni yang atas ni ya menegak ni. Saiz fasa bulan, maksudnya hasil kajian tu kita dapat tahu hasilnya. Macam contoh, satu hari bulan kita dapat tahu time tu anak bulan, bentuk time tu tengah fasa anak bulan. Kalau 4 hari bulan, time tu tengah bulan separa, dan seterusnya lah, masih kita tahu saiz fasa bulan, bentuk-bentuk bulan tu lah saiznya. So dia punya PM hari, PB-nya adalah saiz fasa bulan. Okey, macam tadi kan Ustazah cakap pemboleh ubah mestilah kena tulis parameter dan benda. So dekat sini, kenapa PM-nya tulis hari saja? Sebabnya tadi dah cakap kalau hari ni dia berkaitan dengan masa. So dia just tulis hari sajalah. Okey, yang bawah ni pun sama. Saiz ni adalah parameter, fasa bulan ni adalah benda. Okey, seterusnya kita boleh menyiasat melalui jadual lah. Okey, jadual bentuknya macam ni, ada kolom-kolom, ada 2 kolom, ada 3 kolom lah yang selalu kita nampak. Okey, bentuk jadual ada jadual menegak, maksudnya macam ni lah. Dia punya datanya ke bawah. Yang kedua, jadual melintang. Melintang macam ni, datanya ke tepi macam tu. Okey, so kalau jumpa bentuk jadual macam ni ada 2, so dekat sebelah sini adalah PM. Ataupun pemboleh ubah dimalarkan. Tapi selalu PM lah dimanipulasi. Yang dekat sebelah sini adalah PB. Pemboleh ubah bergerak balas. Sama juga kalau ada 3 kolom. Yang 2 ni tak kisahlah sama ada yang pertama ni ataupun yang kedua adalah PM ataupun pemboleh ubah dimalarkan. So kamu kena kenal pastilah kalau macam kamu tengok perkara tu berbeza, dia adalah PM lah, pemboleh ubah dimanipulasi. Kalau perkara yang sama, benda yang sama, so dia adalah pemboleh ubah dimalarkan. Okey, yang dekat hujung ni adalah PB dia. So kalau nak cari PB kat hujung je. Pemboleh ubah bergerak balas dia dekat hujung. Itu untuk yang menegak. Kalau untuk melintang pun sama. Kalau atas ni PM ataupun dimalarkan, yang bawah ni PB. Yang ni pun sama, dimalarkan ataupun PM, yang bawah ni PB. Sama je bentuk jadual. Okey, kita tengok contoh ya. Kita baca dulu. Kita kena baca soalan dia. Sebabnya mungkin ada dekat dalam ayat ke kan. Tapi yang ni dekat dalam jadual. Okey, yang pertama soalannya adalah sekumpulan murid menggunakan objek yang berbeza. Okey, kita dah tengok nampak ni perkataan berbeza untuk mengukur panjang sebuah meja. Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan ini. Okey, sekarang kat sini ada objek, klip kertas pemadam dengan pen. Kat sini ada bilangan ukuran yang diambil 18, 8 dan 5. Okey, ini maksudnya hasil kajian dia lah, dia dapat tahu berapa bilangan ukuran. Okey, seterusnya kita tengok ya ni AUH. AUH ni maksudnya apa yang diubah. PM maksudnya AUH ni pemboleh ubah dimanipulasi lah. PM hanya ada benda iaitu okey. Kita ingat semula nak cari pemboleh ubah kena ada parameter dan benda. Okey. So kat sini PM-nya dia hanya bagi benda. Benda ni maksudnya inilah dia tulis objek. Objek ni adalah benda. So
Objek dinyatakan. Maksudnya dia bagi tahu kat situ ada objek. Dekat dalam jadual ni tulis objek. Okey, pastikan PM ada parameter. So parameter dia tak bagi tahu apa. Parameternya ialah panjang. So parameter adalah panjang lah sebabnya dia kata sini bilangan ukuran. Maksudnya dia ukur menggunakan objek ni kan. So panjang lah. Sebab dia berbeza-beza panjang ni. Panjang ni macam ni, panjang ni macam ni, panjang ni macam ni. So dia punya jadi PM-nya ialah panjang objek. Panjang ni parameter, objek ni benda. Jadilah panjang objek. AUR maksudnya apa yang diukur. Okey, apa yang diukur ni PB. Pemboleh ubah bergerak balas. Hasil kajian lah. PB ada parameter tapi tiada benda. Okey, dia ada parameter. Parameternya adalah ni lah bilangan. Bilangannya adalah parameter tapi dia tak ada benda. Okey, bilangan ukuran yang diambil. Okey, kat sini benda tak ada. Sebabnya tengoklah bilangan ukuran yang diambil. Dia ukur apa sebenarnya? Dia ukur benda apa? Dia tak bagi tahu kan? So kat situ dia cakap bendanya meja. Oleh itu PB ialah bilangan ukuran meja yang diambil. Benda boleh didapati dari soalan. Maksudnya kita nak tahu benda apa, kita kena baca semula soalan ni. Okey. Sekumpulan murid menggunakan objek yang berbeza untuk mengukur panjang sebuah meja. Sinilah bendanya. Mengukur panjang sebuah meja. Okey. So kat situ tadi, bolehlah tulis bilangan ukuran meja yang diambil. So dia punya PM panjang objek, PB dia bilangan ukuran meja yang diambil. Okey, kalau nak tulis pemboleh ubah ni pastikan ayat tu lengkap. Tak boleh tertinggal. Maksudnya kalau tertinggal parameter salah ataupun tertinggal objek ke salah. So dalam pemboleh ubah kena ada parameter dan objek baru jawapannya betul. Okey, seterusnya. Contoh yang kedua lah untuk jadual. Ini untuk 3 kolom. Okey, 4 helai sapu tangan basah yang serupa Q, R, S dan T masing-masing disidai di bawah kipas yang berlainan. Jisim setiap sapu tangan itu ialah 100 gram. Setiap 1 jam, jisim setiap sapu tangan direkodkan seperti ditunjukkan dalam jadual di bawah. Okey, kat sini ada sapu tangan Q, R, S, T. Okey, tadi dah cakap tadi. Sapu tangan basah yang serupa. Serupa ni maksudnya sama lah. So kat sini sapu tangan ni boleh dijadikan pemboleh ubah dimalarkan. Apa yang ditetapkan lah. Maksudnya kat sini ditetap eksperimen ni menggunakan sapu tangan yang sama. Maksudnya keadaan sapu tangan yang basah. Maksudnya dia guna sapu tangan yang basah. So dia punya pemboleh ubah dimalarkan kita boleh tulis keadaan sapu tangan. Kenapa keadaan tu adalah parameter dan sapu tangan tu adalah benda lah. Okey. Keadaan sapu tangan sebab dia menggunakan sapu tangan yang basah lah. Okey, yang kedua pemboleh ubah dimalarkan ni juga boleh tulis jisim sapu tangan. Sebabnya dekat dalam soalan kat sini arahan tu dicakap jisim setiap sapu tangan itu ialah 100 gram. Maksudnya dia menggunakan sapu tangan yang beratnya adalah 100 gram. So situ sama. Dia punya jisimnya sama. So kita bolehlah tulis jisim sapu tangan. Jisim parameter sapu tangan ni adalah benda. So kat sini dicakap parameter perlu dicari dengan membaca soalan. Macam tadilah Ustazah dah bagi tahu ambil dekat sini satu, dekat sini satu dekat soalan tu kan. Benda telah diberi. Okey, benda dia dah bagi kat sini. Ni adalah sapu tangan. Benda sapu tangan. So jadilah macam ni lah. Dia punya pemboleh ubah dimalarkan ada 2. Pemboleh ubah dimalarkan ni memang dia selalunya lebih lah. Lebih daripada 1. Dia selalu ada banyak. Okey, sekarang cari PM pula. Pemboleh ubah manipulasi. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi ialah apa yang berubah, apa yang berbeza kat dalam penyiasatan tu. Okey, yang berbezanya adalah kelajuan kipas. Sebab ni kat sini kita boleh tengok Q bila guna sapu tangan Q tak pasang kipas, kosong. Bila guna R pasang 1 kipas. Kalau bila guna sapu tangan S dia guna kelajuan kipasnya 2. Bila guna sapu tangan T dia guna kelajuan kipasnya 3. So
benda yang berbeza kat situ adalah kelajuan kipas. Okey, seterusnya cari PB, pemboleh ubah bergerak balas dia. Okey, bergerak balas ni hasil kajian ataupun apa yang kita ukur lah. Kita nak tahu pasal apa kan. Okey, so hasil kajiannya kita boleh tahu jisim selepas 1 jam ataupun gram. Gram ni unit dia lah. Okey, maksudnya dia menggunakan sapu tangan Q, tak pasang kipas. Lepas tu jisim sapu tangan tu dia jadi 95 gram. Maksudnya masih basah lah. Bila guna R pasang kelajuan kipas 1, jisim sapu tangan tu 90 gram. Maksudnya dia dia punya air tu serap banyak lah. Terserap banyak apa ni? Dia kering. Tadi lagi lembab ni dah kering sikit. So kat sini, benda perlu dicari dengan membaca soalan. Parameter telah dicari. Okey, maksudnya kat sini parameternya adalah jisim. Benda kita kena baca. Okey, maksudnya jisim selepas 1 jam. Jisim apa kan? So kat dalam eksperimen ni kita tengah menyiasat tentang jisim setiap sapu tangan direkodkan. So kita boleh tulis jisim sapu tangan selepas 1 jam. Jisim sapu tangan selepas 1 jam. /gram. Itu adalah PB dia lah. Okey, seterusnya. Pemboleh ubah juga kita boleh cari melalui dalam ayat. Maksudnya dalam arahan ataupun soalan yang diberi tu kita boleh cari juga dia punya pemboleh ubah. Okey, so kat sini kita boleh tengok lah. Kalau nak cari PM, pemboleh ubah dimanipulasi, dia punya clue dia mestilah ada perkataan berbeza, berlainan ataupun diubah. Kalau nak cari PB, cluenya adalah perkataan diperhatikan, dicatat, diukur ataupun direkod. Kalau pemboleh ubah dimalarkan, dia menggunakan clue sama setiap malar satu. Maksudnya perkataan yang samalah. Okey, sekarang kita boleh baca contoh. Okey, raja di bawah menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen yang dilakukan oleh sekumpulan murid. Garam yang berlainan saiz. Sini ada perkataan berlainan. Berlainan tadi apa? Okey, berlainan tu adalah PM. Okey, garam yang berlainan saiz dimasukkan ke dalam 500 ml air. Kemudian dikacau sehingga larut. Masa untuk garam melarut dicatatkan. Okey, sekarang kita jumpa perkataan berlainan. Di situ garam yang berlainan saiz. Maksudnya PM-nya adalah garam, saiz garam. Maksudnya kan berlainan saiz. Maksudnya dia punya saiz ni adalah parameter, garam ni adalah benda. Sebab itulah kita boleh tulis PM-nya adalah saiz garam. PM ni kan benda yang berubah-ubah, benda yang berbeza. So PB-nya, hasil kajiannya kita boleh cari dekat clue perkataan yang ada tulis ni lah. So kita jumpa kat sini yang kat hujung ni, dicatatkan. Masa untuk garam melarut dicatatkan. So kita bolehlah ambil ayat ni. Masa untuk garam melarut. Okey, maksudnya masa tu adalah parameter. Untuk garam melarut tu adalah benda lah garam. Okey, pemboleh ubah dimalarkan. Maksudnya benda yang sama kat situ apa? Kat dalam ni benda yang sama adalah, okey, kat sini cakap garam yang berlainan saiz dimasukkan ke dalam 500 ml air. Maksudnya dimasukkan garam tu dekat air yang berisi padu 500 ml air. So dia punya pemboleh ubah dimalarkan boleh tulis isi padu air. Isi padu tu parameter, air tu adalah benda. Okey, seterusnya kita boleh kenal pasti pemboleh ubah. Yang keempat, dalam bentuk gambar pula. Okey, maksudnya dalam eksperimen ataupun soalan dibagi ada gambar. Kat dalam gambar tu pun kita boleh cari pemboleh ubah. So, kalau gambar, dia punya cluenya, kalau untuk PM, cari perbezaan gambar yang diberi. Okey, pastikan yang mana penyebab atau diubah di awal eksperimen. Maksudnya kat dalam gambar tu apa yang berbeza, apa yang berubah. Apa benda yang kita kaji tu apa yang berbeza lah. Okey, kalau PB,
Cari perbezaan gambar yang diberi, pastikan yang mana akibat dari perkara yang diubah atau hasil eksperimen. So, hasil kajian kita dapat tahu pasal apa. So, itu adalah PB dia. Okey, yang ketiga adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Dimalarkan ni benda yang sama, benda yang tetap. So, kita kena cari benda yang samalah kat dalam gambar tu. Okey, yang kat dalam ni contoh soalan. Kat sini ada 3 litar RST. Okey, ini ketiga-tiga ni menggunakan litar selari. Okey. So, kat sini ada sel kering, mentol. Okey, kat sini tulis cerah, lebih cerah, paling cerah. Okey, kalau R dia menggunakan 3 mentol, S menggunakan 2 mentol dan T menggunakan 1 mentol. So, kita dah nampak perbezaan dia. Perbezaan tu ada perbezaan dia tu adalah mentol tu lah kan. Kita nampak. Tu 3, 2, 1. Maksudnya bilangan mentol. Okey, kalau PM kan adalah perbezaan. So, dia punya PM adalah bilangan mentol. Dia menggunakan mentol yang berbeza-beza lah dia punya bilangan tu. Okey, PB, hasil kajiannya. Okey, kat sini ada tulis cerah, lebih cerah, paling cerah. Maksudnya bila dia guna 3 mentol, dia akan cerah. Bila gunakan 2 mentol, lebih cerah. Bila guna satu mentol, dia paling cerah. So, kat situ, PB-nya, hasil kajiannya adalah hasil pula. Keadaan mentol. Okey. Keadaan mentol lah maksudnya kalau R ni keadaan mentol dia cerah, kalau yang ni keadaan mentol lebih cerah, kalau yang T keadaan mentol paling cerah. Okey, yang terakhir adalah pemboleh ubah dimalarkan. Benda yang sama kat dalam ni. Okey, yang sama kita boleh tulis jenis litar sebab ketiga-tiga ni menggunakan litar bersiri ataupun bilangan sel kering. Tengok sel keringnya dia menggunakan 2. Ni pun sama 2, ni pun sama 2. Okey. So kalau macam kita ada nampak dalam gambar tu sama, kita boleh masukkanlah kat dalam pemboleh ubah dimalarkan. Okey. Itu saja untuk tajuk pemboleh ubah. So harap fahamlah ya. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.